Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, pada hari ini dengan izin Allah. Mudah-mudahan dengan izin dia, dengan limpah kurnianya, dapatlah kita hari ini masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Baqarah, untuk kita memperbincangkan berkenaan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini. InsyaAllah kita akan mulakan surah Al-Baqarah ni. Kita akan cuba lihat hari ini beberapa ayat. Kita cuba seberapa banyak yang boleh lah. Jadi kita katakan sekali lagi, program kita ini, tadabbur kita ini bukan kelas tafsir lah. Kita tak berani mengatakan perkara sedemikian sebab saya bukan seorang layak untuk menafsirkan Al-Quran. Tetapi apa yang ada di sini, apa yang kita cuba lakukan ni hanya proses tadabbur. Ataupun kita kata mungkin lebih low daripada tadabbur pun sebenarnya. Kita nak touch sahaja ayat-ayat daripada Al-Quran ni. Kita nak lalu sahaja setiap ayat insya-Allah. Jadi kita akan pergi dengan ringkas insya-Allah, dengan cepat dah insya-Allah, sekadar untuk kita tahu apa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ni, dan kita tadabburlah sedikit-sedikit mana yang mampu. Kita santai-santai sahaja insya-Allah. Okey, tayyib, tanpa melengahkan masa, kita terus masuk pada mukadimah surah Al-Baqarah ni. Antaranya yang saya rujuk juga beberapa buku, misalnya tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ada juga tafsir Misbah, dan juga beberapa tafsir yang lain. Kita lihat untuk mukadimah ni, kita lihat sedikit daripada Pimpinan Ar-Rahman juga, dengan dibantu juga oleh tafsir Misbah. Jadi kita lihat kata surah Al-Baqarah ini, kita tahu bahawa dia adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dan nanti pun dia ada ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu ayat yang ke-284. Minta maaf. Ayat yang ke-282. Itu kena rujuk sekali lagi ni. Sebab orang bukan pakar yang nak cerita ni, orang biasa-biasa je. Jadi 280. Ayat ke-282. Yang paling panjang berkaitan dengan hutang. Kenapa hutang? Sebab dia adalah suatu perkara yang sesuai pada zaman yang semua orang terlibat pada mana zaman pun. Jadi kita akan lihat bahawa surah Al-Baqarah ni telah ada berkenaan dengan hukum hakam dia meluas. Jadi kita lihat bahawa surah Al-Baqarah ni terpanjang sekali dalam Al-Quran, 286 ayat. Okey. Dan dia kalau kita ikut juz, dia ada juz 1, juz 2 sampai dan 3/8 daripada 3/8 daripada juz yang ketiga menurut Syekh Basmaih lah, yang mengarangkan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi surah Al-Baqarah ni diturunkan di Madinah. Sebaik sahaja Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi kita tahu bahawa bila Nabi SAW berada di Madinah, Nabi SAW telah menjadi bukan saja seorang Nabi dan Rasul. Nabi Rasul tu daripada dia di Mekah lagi, tapi sekarang dia dah jadi pemimpin negara. Maka di Madinah ini adalah apa yang Nabi buat ialah berdasarkan perintah Allah SWT. Kita lihat daripada surah Al-Baqarah ni adanya perundangan berkaitan dengan Islam. Ada undang-undang syariah yang melibatkan masyarakat umum semuanya, yang melibatkan tata cara hidup orang Islam, bagaimana berhubung dengan orang bukan Islam, sebab di Madinah itu berbilang bangsa masa itu. Berbilang agama masa itu. Ada agama yang berbeza juga, ada orang Yahudi.
Jadi Al-Baqarah ini menumpukan kepada hukum hakam syarak. Dan juga kalau kita lihat nanti pula ada juga berkenaan dengan cabaran-cabaran orang dalaman sendiri. Itu ada apa? Ada ciri-ciri orang munafik. Dia yang masalah baru ni dia tak ada kat Mekah. Mekah penentangan dia secara terang-terangan. Tapi di Madinah ni Nabi dah jadi pemimpin negara, Nabi dah ada crowd. Jadi ada masalah baru timbul iaitu ada orang yang berpura-pura masuk Islam. Itu juga diadreskan, dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ini. Itu secara ringkas. Jadi namakan surah Al-Baqarah ini juga apa maksudnya? Lembu betina. Ni nak cerita pasal apa ni? Nak cerita kenapa dia ada cerita pasal lembu betina ni? Sebab apa? Seperti mana kita tahu dalam dia ada cerita. Ada kisah, bukan kisah rekaan, kisah benar. Dalam Quran dia tak ada kisah rekaan. Dia kisah yang benar. Yang kisah yang ada manfaat. Bukan kisah yang lara. Dalam Quran cerita berkenaan dengan apa? Apa lembu betina ni berkenaan dengan kisah penyembelihan lembu betina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Nanti dia terdapat kat mana ayat tu? Ayat tu ada dalam ayat 67 hingga 74. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan bincangkan nanti berkenaan tu. Semoga Allah beri kita kekuatan lah tuan-tuan yang menonton video ni. Doakanlah semoga kita mampu lakukan perkara ini sehinggalah habis kepada surah An-Nas lah, ringkasan tadabbur ni insya-Allah. Jadi dalam surah Baqarah ni cerita pasal mengenai adanya pengalihan kiblat, ada perintah puasa, ada macam-macam hukum hakam lagi yang melibatkan kekeluargaan, seolah-olah nak tunjuk pada kita bagai apa tu, macam ni kita kata, bukan sahaja hukum hakam ni melibatkan perundangan negara, tetapi hukum hakam tu sebenarnya bermula daripada rumah lagi. Kalaulah pincang masak di rumah tu, maka pincanglah negara tu. Macam tu lah kita nak kata. Sebab apa? Dia adalah komuniti. Komuniti asalnya bermula dalam rumah. Mula dalam rumah. Kalaulah pincang masyarakat dalam rumah tu, maka pincanglah di luar. Jadi itu nak menunjukkan bahawa Islam ini menitik beratkan pendidikan daripada awal lagi. Sebab tu ada dalam ayat Quran suruh kita jaga keluarga kita tu daripada api neraka. Kalau semua orang jaga keluarga dia, maka akan melahirkan masyarakat yang harmoni, masyarakat yang rabbani, masyarakat yang insani. Yang itu yang kita nak lihat dalam surah Al-Baqarah ini. Itu secara ringkas lah. Jadi kita tak nak panjang-panjang. Sebab yang ni tuan-tuan boleh lihat pada ramai asatizah yang menjelaskan dengan lebih panjang lebar. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab tafsir. Yang kita nak lihat ni sebenarnya ringkas-ringkas sahaja. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus sebelum betul sedikit. Jadi kita nak lihat bahawa surah Al-Baqarah ni juga nak address juga diturunkan ketika mana Rasulullah bila dah sampai Madinah ni dia dah ada 3 kelompok cabaran dah. Apa cabaran dia? Cabaran dia daripada Mekah. Sebab nanti akan berlaku peperangan. Bukan tak habis lagi cerita dengan orang Mekah tu, walaupun dah pindah ke Madinah, orang kafir, orang musyrikin Mekah. Dia juga akan menghadapi masalah dengan orang Yahudi di Madinah ni dalaman. Jadi dan juga ada orang munafik, orang Arab yang berpura-pura masuk Islam, dan juga ada juga orang Yahudi yang berpura masuk Islam. Jadi 3 cabaran itu, kelompok daripada orang kafir Mekah, orang Yahudi di Madinah, dan juga orang munafik. Yang itu juga kita lihat bagaimana surah Al-Baqarah ni akan address ketiga-tiga kelompok golongan itu, iaitu kelompok apa? Allah akan address first orang beriman, ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian Allah akan address juga orang kafir. Orang kafir itu orang Yahudi, orang Arab musyrikin semualah. Dan juga berkenaan dengan orang munafik. Ini dia suasana dia ketika Quran ini, surah Al-Baqarah ini diturunkan. Wallahu a'lam. Kalau mana tersilap tu tuan-tuan tinggalkan. Mana yang betul tuan-tuan ambil lah untuk jadikan manfaat, insya-Allah. Okey, terus kita masuk kepada ayat yang pertama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Ini sebenarnya ini adalah perintah daripada Allah. Apa tu bila baca Quran kita kena baca apa tu minta perlindungan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita dah bincangkan semalam, setiap apa yang kita buat, surah semua yang kita baca bermula dengan bismillah. Di awal ni lah, yang tengah-tengah tu kita boleh baca auzubillah minasyaitonirrajim saja, dan surah Taubah tak baca bismillah, terus baca saja auzubillah tu, terus masuk saja kepada ayat pertama tu. Baik, ayat pertama dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Al-Baqarah ini dengan 3 huruf yang dikenali oleh orang-orang Arab. Sama ada orang-orang Arab di Mekah, orang-orang Arab di Madinah, atau orang Arab di mana pun pada zaman mana pun. Jadi alif lam mim, 3 huruf. Ada dalam hadis apa tu Nabi menjelaskan berkenaan huruf alif lam mim, bukan maksud alif lam mim ni Nabi kata berkenaan dengan membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran itu. Dan Nabi kata apa setiap huruf tu mendapat gandaan 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Demikian mafhum hadis. Au kama maqal. Tapi kita terjemah sahajalah. Kan? Jadi apa tu hadis tu? Hadis tu pahala baca Quran. Jadi dia setiap huruf tu dapat pahala. Setiap huruf tu dapat pahala. Pahala dia berapa banyak tuan-tuan? Pahala dia setiap tu diganda, setiap satu huruf tu digandakan hingga 10. Okey. Jadi kalau kita nak lihat kepada terjemahan dia yang lebih tepat lah, tadi tu saya gunakan bahasa saya sendiri. Sebentar saya lihat insya-Allah sebagai yang kata manfaat kita lah. Ada hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia ambil mafhum hadis daripada Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan. Itu dia yang tepat dia. Dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu dia. Masya Allah. Baca sedikit sahaja dapat pahala. Tapi yang lebih daripada itu, selain daripada pahala yang kita nak, tentu kita perlukan pahala ini untuk kita masuk ke syurga. Dan ini semua untuk supaya Allah SWT sayang kat kita baca Al-Quran, supaya Allah masukkan kepada kita ke dalam syurga dengan rahmat-Nya. Baik. Jadi alif lam mim, makna alif lam mim, ada juga ulama-ulama yang menterjemahkan, menafsirkan maksud alif lam mim ni, tetapi bagi kita cukuplah sekadar kita katakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Allah saja yang mengetahui. Kita lihat penafsir Quran tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni, Syekh Basmah rahimahullah taala pun kata Allah jugalah yang mengetahui erti dan maksud huruf-huruf yang terletak pada permulaan setengah-setengah surah Al-Quran. Seperti alif lam mim. Yang jadi kita pun samalah mengikutilah penulis tafsir ni, kita kata macam itulah kita. Kenapa kalau kita lihat penafsir, kita tak tahu kenapa sebenarnya. Cuma ada ulama cuba cari hikmah. Jadi antaranya kalau tak silap, sebab apa untuk huruf-huruf ni untuk mencabar orang-orang Arab yang mereka ini tahu berkenaan bahasa ni, bahkan mereka pakar dalam bahasa ni. Maka kalau betul kalian ni benar, maka datangkanlah huruf ayat-ayat Quran seumpama ini. Sebab tu nanti dalam surah Al-Baqarah ada mencabar mereka ni supaya buat
ayat Quran. Buatlah 3 huruf tu jadilah alif lam mim. Kalau tak mampu buat, kalau mampu buat lebih sikit. Kan? Ada kaf ha ain ya ain sad semua tu panjang-panjang lagi. Jadi ada huruf-huruf lain lagi. Buat to sin ke. Buat 2 huruf saja ha mim ke. Kaf ha ya ain sad ke. Kalau tak mampu saya buat 1 huruf je nun, qaf, sad. Buat yang pendek-pendek je. Kalau tak mampu sangat. Tapi saya kalau tak mampu lah. So Allah dengan confident. Sabarlah, ini satu cabaran. Ini tak antara pandangan ulama. Allahu a'lam. Kalau kita tengok contemporary punya asatizah seperti mana Norman Alihan misal, dia kata alif lam mim ni seolah-olah nak bina diri manusia ni lebih kurang supaya kita masuk ke dalam Al-Quran ni. Bila kita datang mengembara masuk Al-Quran ni dalam keadaan kita letak diri kita ni sebenarnya tak tahu apa-apa. Datang dalam keadaan yang merendah diri, apa saja ilmu yang aku pernah belajar lepas, aku hilangkan terus, kosongkan diri aku untuk mendengar apa yang Allah SWT nak cerita kat aku. So alif lam mim ni aku tak tahu apa-apa. Tak apa, Allah tahu. Allah tak buat benda ni sia-sia. Pasti ada reason kenapa Allah letak alif lam mim ni. Aku yakin. Kata Allah kata a'lamu ma la ta'lamun dalam surah Al-Baqarah ni, Allah kata aku tahu apa yang kau tak tahu. Itu dia. Jadi kita datang dalam keadaan merendah diri, ya Allah, apa sahaja amalan nenek moyang aku yang tak betul tu, aku akan ubah demi tunduk kepada perintahmu, kebijaksanaanmu, ya Allah. Seolah-olah begitulah. So kita kata sekali lagi, Allahu a'lam. Hanya Allah saja yang mengetahui hikmah kenapa Allah letakkan alif lam mim. Kita terima sahaja. Okey. Baik. Jadi terus masuk ayat kedua. Kita pergi ringkas-ringkas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi dalam kalau kita lihat seperti kalau kita lihat ada seorang penafsir Al-Quran yang digelar sebagai Ar-Razi, dia mengaitkan ayat terakhir surah Al-Fatihah dengan awal surah Al-Baqarah. Dia kata ayat surah Al-Fatihah berakhir dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia kata apa? Ayat terakhir itu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang mereka murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi ayat-ayat awal surah Al-Baqarah ni menjelaskan macam mana ciri golongan-golongan orang yang dimurkai itu dan macam mana ciri-ciri jalan orang yang sesat tu. Dan juga Allah menjelaskan juga jalan yang orang yang Allah beri nikmat tu apa jalan dia. Maka Allah jelaskan 4 golongan tu awal-awal surah Al-Baqarah lagi. Itu antara yang mengatakan gitu. Ar-Razi mengatakan adanya munasabah ayat, adanya kesinambungan ayat di antara surah akhir Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah ini. Ada juga yang mengatakan, ulama lain pula mengatakan bahawa sebenarnya semua surah-surah tu selepas surah-surah tu 113 tu semuanya daripada petunjuk daripada surah Al-Fatihah tu. Al-Fatihah tunjuk semua. Inilah ciri orang yang nikmat. Inilah cirinya orang yang dimukai Allah. Inilah cirinya orang-orang yang sesat. So semua ada kat dalam. Semua tu hasil daripada 113 tadi. Hasil daripada surah Al-Fatihah tadi. Bagi tahu awal-awal. So dia mukadimah kan, dia pembukaan. Wallahu a'lam. Dan juga kalau kita katakan dalam Quran, kalau kita nak relate kan, kita lihat dalam surah Al-Fatihah ada ayat 6 tu. Allah kata kepada kita, Allah ajar kepada kita supaya kita berdoa, supaya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Apa dia? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka Allah SWT ajar kepada kita di sini, zalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin.
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini makna tak ada jalan lain untuk kita mendapat hidayah Allah SWT. Yang pertama kali, yang paling agung ialah, yang paling benar ialah dengan mengikuti kitab Allah SWT. Itu dia. Nampak? Tak petunjuk ke Allah SWT tapi tak baca Quran, tak nak faham Quran, pergi kepada perkara-perkara yang lain yang mengelirukan, maka kita jauh daripada Allah SWT. Nak dekat dengan Allah SWT, kena pergi dekat petunjuk dia, kitab dia, iaitu Al-Quran. Yang itu yang paling awal, yang paling agung, jangan ditinggalkan. Yang itu Allah ajar kepada kita. Okey? Jadi dia Allah kata zalika, kalau selalu terjemahan dia kata ini kan. Bila kita lihat pada harfiah, dia kata zalika itu. Jadi itu terlebih tepat Allahu a'lam, sebab apa? Menunjukkan bahawa Al-Quran itu jauh. Zalikal kitab. Jauh sekali. Sebab apa? Dia datang daripada apa? Datang daripada langit. Kan datang daripada bumi ni. Bukan Nabi SAW reka sendiri, tulis sendiri, tidak. Salin saja semula, tulis balik je. Tetapi apa? Dia datang daripada Sang Pencipta, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Dan juga mungkin juga nak tunjuk bahawa zalika ni, bahawa biasa kita memang jauh daripada Al-Quran tu. Kitab tu jauh tu. Jauh daripada hati kita, so kita kena dekat kembali dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Jadi zalikal kitab, ada alif lam, kitab itu para ulama menafsirkan sebagai apa dia? Sebagai Al-Quran. La raiba, tak ada langsung keraguan dalamnya. Kita kata ramai orang ragu-ragu Al-Quran. Ya, orang tu yang ragu-ragu. Orang itu. Tetapi Al-Quran tu kata Allah sebenarnya tak ada keraguan. Sepatutnya kalian tak ragu. Bukan cerita pasal manusia yang ragu ni. Tapi cerita pasal Al-Quran ini sendiri, sepatutnya sifatnya, sepatutnya tidak ada keraguan langsung. Allah confident. Yakin Allah kata. Tak ada keraguan. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Untuk orang yang ada iman. Taqwaha huna, kata Nabi, mafhum hadis. Au kama qala. Okey, takwa hahuna. Ini di sini, letaknya di sini. Awalnya sini akan diterjemahkan kepada perbuatan. Sini dulu. Okey, satu Nabi kata dalam diri manusia itu lebih kurang, maksud hadis, ada segumpal daging. Kalau baiklah dia, baiklah semuanya. Kalau buruklah dia, buruklah semuanya. Ketahuilah bahawa itu adalah jantung. Qatu jantung. Asal. Kita lihat begitu, kata Allah. So, kata Allah SWT, sini, tadi Nabi kata, ini Allah kata apa? La ghaiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi bertakwa ni apa? Apa maksud takwa? Kalau kita lihat pada Syekh Basmai, dia kata takwa artinya memelihara atau melindungkan diri dari sesuatu yang ditakuti atau yang dibimbangkan. Dia bertakwa ni luaslah, semua banyak maksud. Memelihara, melindungkan diri. Bertakwa kepada Allah, melihara diri bersesuatu yang membawa kepada seksa dan kemurkaan Allah. Dengan menjalankan undang-undang, segala peraturannya serta hukum hakam perintahnya. Maksudnya secara ringkas, takwa maksudnya ikut segala perintah Allah SWT dan jauhi larangan dia, itu takwa. Seolah-olah orang tu berjalan atas titian, di tepi ni ada duri-duri, dia berhati-hati terus, berhati-hati betul agar tak terjatuh ke kiri atau ke kanan seperti kita bawa. Kita nak andaikan macam orang ambil test motor lah tuan-tuan, kalau kat Malaysia lah. Tempat lain saya tak pasti. Yang paling merisaukan orang-orang yang nak ambil lesen motor ni kat mana, bila atas titi tu dia tak boleh laju sangat, dia tak boleh perlahan, dia tak boleh laju. Dia kena perlahan supaya, tapi kalau perlahan sangat jatuh atau fail terus. Awal-awal dah naik atas titi tu. Macam tu lah ibarat kita nak rasa. Saya alhamdulillah first masuk terus lulus lah. Yang waktu tu pun dengan bismillah, tawakkal tu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dengan macam tu kan. Bertawakal kepada Allah, sebab itulah yang paling merisaukan tu. Itu baru nak test motor, sebab nak ambil balik kena ada kos juga, duit juga. Tetapi sepatutnya berkenaan dengan perintah hukum hakam Allah SWT, mendahului larangan, lagilah patutnya kita berhati-hati. Itulah takwa sebenarnya. Lebih kurang lah kita nak terangkan maksudnya. Sebab Allah saja yang tahu segala-galanya. Kita ni cuba nak tarabur saja. Jadi, secara ringkas tadi, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dalam kitab itu tak ada langsung keraguan dalam dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang sudi membuka hati ini untuk mendengar apa
firman wasiat daripada Allah SWT. Surat cinta Allah SWT. Sebab dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia turunkan Al-Quran ni untuk kerana kasih sayang dia. Baik. Jadi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Allah melanjutkan, siapakah orang-orang yang bertakwa tu? Kita bahasakan bismillah. Siapakah orang yang bertakwa tu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka itu beriman dengan ghaib, dengan perkara-perkara yang ghaib. Perkara-perkara yang ghaib ni apa? Kita kalau ghaib ni tak ada lain lah, pontianak, pocong, polong, langsir. Apabila sebut nama pontianak maka gementarlah hati kami. Itu kita. Sedangkan sebenarnya perkara yang ghaib yang Allah nak katakan ni apa? Banyaklah perkara ghaib yang Allah nak jelaskan, iaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat, yang tak dapat dirasa dengan panca indera yang 5, tapi diyakini dengan perhatian dan fikiran berdasarkan dalil-dalil yang boleh diterima akal yang sempurna. Seperti apa? Wujudnya Allah SWT. Sifat-sifatnya, malaikat, hari akhirat, syurga, neraka, segala perkara yang memerlukan petunjuk daripada wahyu Alkitab itu Al-Quran. Untuk kita, Al-Quran. Orang-orang zaman dulu, sebelum kita, Taurat, Injil, Zabur. Dan kitab-kitab lain yang kalau ada yang kita tak ketahui. Ya Allah SWT saja yang mengetahui suhuf semua tu. Allah SWT saja yang mengetahui. Okey. Jadi sekadar yang kita tahu bahawa Zabur, Taurat, Injil. Jadi kita katakan bahawa Allah SWT beritahu kepada kita pada ghaib ini adalah perkara-perkara tadilah yang melibatkan apa? Perkara-perkara yang samiyat, yang didengari. Daripada didengari daripada apa yang kita perlu dengar. Kita perlu dengar daripada wahyu. Kita tak boleh nak reka-reka sendiri. Hanya Allah SWT yang boleh jelaskan dengan tepat. Hanya Rasulnya yang boleh jelaskan, pada Nabi dan Rasul yang boleh jelaskan dengan tepat. Kerana Allah SWT yang bagi tahu pada mereka. Jadi itu. Jadi untuk kita pula, Rasulullah SAW juga termasuk perkara yang raib lah pada kita juga. Tambahanlah untuk umat zaman kita ni. Sebab kita tak dah jumpa Rasulullah, kita beriman dengan dia. Kita beriman dengan kenabian dia. Jadi itu. Cuma kisah-kisah dalam Quran. Para Nabi pun, Rasulullah sendiri pun ada kisahnya dalam Al-Quran kan. Bayangan-bayangan tu ada diberitahu pasal perang. Semua pasal kisah Nabi lah. Pasal Rasulullah SAW pun ada. Itu masuk dari perkara-perkara yang kita tak ada ketika itu. Zaman tu. Kita yakin. Sebab dia datang daripada Allah SWT. Baik. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Dan seterusnya bila dah beriman, dah percaya, jangan percaya saja. Iman ni maksudnya percaya. Percaya saja tak jadi. Dia kena ada praktikal. Dia kena ada amalan. Dia kena ada iman, kena percaya. Kena ada amal soleh. Kena percaya, kena ada iman dulu. Dan kena ada amalan-amalan. Itu ada syahadah. Persaksian kita dengan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa Allah itu Tuhan. Tidak kita persekutukan, tidak kita syirikkan dia. Tidak kita ragu-ragu langsung dengan dia. Tidak kita ragu-ragu langsung dengan kitab dia. Tidak ragu langsung dengan apa pun, dengan apa saja qada-qada dia. Kita tak ragu-ragu. Rukun iman tu semua kan. Dan juga kita ada persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita yakini bahawa Rasulullah itu adalah Rasul dia. Utusan dia yang diutuskan oleh Allah SWT. Bukan dia angkat diri dia sendiri dari Nabi, tak. Allah yang telah melantik Rasulullah SAW. Muhammad SAW ini Allah yang lantik supaya jadi penyampai risalah nak ajar kita Al-Quran ni. Dia bawa sunnah dia. Hadis Nabi SAW. Itu dia. Jadi kita ada apa? Ada persaksian, ada tauhid, ada iman. Kemudian mesti ada praktikal dia. Iaitu apa? Apa yang diajar oleh Rasulullah. Itulah praktikal dia. Amalan dia. Sallu, kata Nabi,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana kau lihat aku solat. Lihat. Manasik haji itu, siapa yang nak ajar? Allah SWT. Datang petunjuknya daripada Allah SWT. Itu kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta supaya Allah tunjuk. Jadi mesti datang daripada Allah. Mesti datang daripada pencipta. Jadi dia kita beriman dengan perkara yang ghaib. Ciri-cirinya orang bertakwa ni, orang beriman kepada ghaib, dia mendirikan solat. Wa yuqimunas solat. Establish solat. Bukan sekarang kerjakan sahaja, tetapi dia kerjakan dengan apa? Dia hidupkan Al-Quran, dia hidupkan solat tu dalam kehidupan dia. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, hidupku, ibadat solat sesungguhnya inna solati, solatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dirikan solat. Kita solat yang khusyuk ini mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Kita minta tolong pun apa? Wasta'inu bis-sabri. Minta tolong kepada Allah dengan apa? Sabar, wassalah dan solat. So solat. Hubungan kita dengan Allah SWT. Sampai kan ada para ulama mengatakan tak ada, seolah tak ada agama lah sebenarnya bagi orang yang tak solat. Ada yang menghukumkan kafir pun ada. Kita tahu ada pandangan-pandangan lain lah. Tetapi ada yang menghukumkan kafir pun untuk orang yang tidak solat. Auzubillah min zalik. Sebab apa? Yang paling rapat kita dengan Tuhan itu ialah apabila dia itu dalam sujud. So orang yang tak sujud kepada Allah ni dia sombong lah. Dia tak memperlakui kelemahan diri dia sebagai hamba. Yang itu kita nak tengok, kita lihat solat ni sebenarnya kekuatan kita, tuan-tuan. Dilihat nanti jauh lagi, nanti cerita pasal Nabi Musa kan alaihissalam. Jauh lagi kita nak sampai kepada kisah-kisah tersebut. Dengan izin dia. Sebelum nak jumpa dengan Firaun tu, Allah suruh apa? Allah suruh Nabi ini supaya menyembah dia, memperhambakan diri kepada solat kepada dia. Kita kata gitu. Sebab apa? Sumber kekuatan kita yang mencegah kita daripada kemungkaran itu semua adalah datangnya daripada solat. Datangnya daripada perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu. Okey. Baik. Teruskan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi bila kita solat tu kita selalu baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita perakuan kita kepada bermula kami memperhambakan diri, kepada mula kami memohon pertolongan. Itu kita selalu ulang benda tu 17 kali. Dalam surah Al-Fatihah dah ajar perkara tersebut. Dengan solat telah kita dapat mengulang-ulang surah Al-Fatihah tu mengingatkan kita. Supaya kita dapat hidayah apa semua. Semua tu butirannya asalnya daripada surah Al-Fatihah tu Allah tunjuk pada kita. Okey. Bahkan ada hadis pun yang menunjukkan bahawa bila kita berdoa surah Al-Fatihah, kita balik pada surah Al-Fatihah tu, ada jawabnya daripada Allah SWT. Tuan-tuan boleh lihat sendiri nanti dalam hadis. Tuan boleh cari hadis tu. Dan di mana kalau bercakaplah kita baca satu, Allah pun makbulkanlah doa kita tu. Secara ringkas kita katakan gitu. Jadi kena ada solat. Sebab hubungan kita dengan Allah direct. Solat tu kita dalam solat tu kita berdoa kan. Solat itu sendirinya secara literalnya bermaksud doa kan asalnya. Jadi wa mimma, dan daripada apa yang razaqnahum, yang telah kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun. Tadi ada hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Mesti ada juga hablum minan nas. Mesti ada hubungan dengan manusia. Yang itu. Kita dah solat cukup dah semua, alhamdulillah. Di masjid apa semua. Malam tahajud semua. Jangan lupakan orang-orang di sekeliling kita. Jangan lupakan orang-orang yang susah. Jangan lupakan kaum kerabat kita. Jangan lupakan orang yang tak makan. Jangan lupakan jiran-jiran kita. Yang itu. Razaqnahum, yang telah kami rezekikan mereka. Mereka nafkahkan. Mereka infakkan. Itu antaranya. Jadi apa yang nak diinfakkan, apa yang ada lebihan bagi kita lah. Ada yang lebihan daripada kita tu, apa yang kita ada tu sedikit-sedikit, singgit dah, kata 20 sen lah. Yang penting kita infakkan mana yang
mana yang mampu. Jadi ini kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ni bukan saja menceritakan hubungan dengan Allah SWT, tapi dah mula cakna dengan masalah-masalah masyarakat. Itu dia Islam. Islam tu bukan duduk dalam gua seorang-seorang. Nabi SAW awal-awal sebelum dilantik Nabi je. Sebelum dilantik Nabi tu dia duduk kat Gua Hira tu. Lepas tu datang apa tu surah 5 ayat pertama surah Al-Alaq tu ada perintah membaca. Lepas itu dia datang kembali nak cari balik Jibril tu, lepas tu cari, lepas tu barulah dia apa? Dapat surah dapat ayat ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangunlah, beri peringatan. Selepas daripada itu tak ada pun riwayat Nabi. Tak tahulah saya sekadar pengetahuan saya cerita dia, tak ada pun cerita Nabi duduk seorang-seorang kat Gua Hira dah. Apa yang cerita sirah dia, Nabi ini pergi keluar kepada masyarakat mula-mula secara sembunyi-sembunyi, kemudian ada perintah suruh terang-terangan bagi tahu kat masyarakat. Yang itu cerita pasal sedekah, apa semua cerita pasal suruh buat baik kepada orang tua, semua cerita. Sampai ke Madinah lagi lah banyak lagi cerita-cerita perkara tersebut. Di Mekah tu banyak cerita pasal akhirat semua. Supaya tidak menipu timbang apa semua, macam-macam lah, macam tu lah, lebih kurang lah maksudnya. Kalau kita silap tu minta maaf. Baik, jadi kita katakan bahawa bukan Islam ni maksudnya bukan kita kira duduk kat masjid sahaja, tak buat apa-apa, zikir sahaja, tak kerja, tak cari nafkah, bukan. Kena bergerak dengan kena adanya kita ini hubungan kita dengan Allah SWT tu kena jaga, tetapi at the same time jangan lupa dunia ini juga ada bahagiannya, manusia-manusia di sekeliling ini juga, pada manusia masyarakat juga memerlukan kepada kita, khususnya dalam perkara yang kita sayangi, iaitu harta. Kita yang susah cari siang pagi malam, tiba-tiba kita kena kongsi dengan orang, kita kena faham sebab apa? Harta itu bukan milik kita. Harta itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah suruh kita infakkan sedikit kepada orang-orang lain. Yang itu. Baik. Setelah itu kita teruskan, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apa kata Allah SWT? Dan orang-orang yang mereka ini beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu. Kepadamu ini sini dirujukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu mesti apa? Mesti dia mengakui bahawa kitab-kitab yang terdahulu, apa tadi kita kata, Taurat, Zabur, Injil, semua itu datang daripada Zabur, Taurat, Injil, semua itu datang daripada Allah SWT. Beriman. Kita percaya perkara-perkara tersebut pada asas tauhidnya semua sama sahaja. Para Nabi, para Rasul ni semua bawa Islam. Daripada Nabi Adam AS dah Islam dah. Islam itu bukan agama baru. Islam itu bukan agama baru. Islam itu agama tertua. Sebenarnya. Sebab apa? Adam AS di syurga lagi dia Islam. Dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu. Okey? Kita kena faham. Cuma syariat akhir zaman ni mengikut syariat tata cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai mengikut akhir zaman ini. Jadi unzila ilaika walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, kamu beriman, orang-orang yang mereka ni beriman, mesti beriman, yang terbaru, yang latest ni. Sebab tu awal-awal tu bagi tahu kepada Rasulullah tu, wa ma unzila min qabli, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Jadi kita ni orang beriman, walladzina yu'minu, dan orang-orang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang turun sebelum kamu, sebelum Rasulullah turun, dari Zabur, Taurat, Injil tu. Ni Allah nak address kepada siapa? Kalau kita nak katakan orang Yahudi dah ada kat Madinah kan. Mereka ini mengaku ikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka ni dia kena beralih lah
daripada syariat Nabi Musa tu kepada syariat Nabi Muhammad. Dan dia bukan kata dia dapat 2 pahala kata Nabi. Jadi menunjukkan bahawa dia tak boleh kata dia cukuplah aku dah beriman dengan Musa, aku tak ikut Muhammad, tak boleh. Kita kalau kita tak setuju dengan salah seorang Nabi pun kufur kita. Jatuh kufur kita. Keluar kita daripada Islam. Mesti terima semua Nabi. Kalau kita terasa hati orang kata kepada Nabi Muhammad SAW, kita sepatutnya terasa hati bila orang kata kepada Nabi Isa AS. Orang kata Isa anak Tuhan. Kita sepatutnya terasa hati. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nanti akan jelas pun. Dia dah jelas lah cerita mana beriman kepada kitab-kitab ini. Okey. Maksud dan juga kita kena beriman kepada apa? Wabil akhiratihum yuqinun. Dan terhadap apa hari akhirat itu mereka yakin. Mereka yakin. Jadi kita nak kata apa kat sini sebelum tu, bila kita ada solat, kita kena beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Siapa yang turunkan ni? Allah. Tapi melalui siapa? Melalui para rasul. Nabi Muhammad kita kena beriman. Maksudnya kita kena beriman kepada apa? Allah. Kita beriman kepada kitab. Dan kena beriman kepada para rasul. Sebab para rasul lah yang bawa kitab. Antaranya kita kena beriman juga kepada malaikat. Sebab malaikat Jibril itu juga adalah rasul. Yang membawa kitab itu kepada para nabi. Yang itu. Tak ada lengkap lah kita punya iman tu. Rukun iman kita tu. Jadi wabil akhiratihum, hampir lengkap dah rukun iman tu. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan akhirat pun kita yakin. Supaya apa kita buat di muka bumi ni, kita tahu adanya pembalasan kelak di akhirat, sama ada baik atau buruk. So kita berhati-hati tu, jadi takwa tu kita jadi berhati-hati. Sebab apa saja kita buat, awas adanya pertanggungjawaban. Zalim orang, awas adanya pertanggungjawaban. Yang itu. Okey. Dan juga kalau tak silap saya, ada ulama siapa, wallah alam tak berapa ingat, nak cakap kan salah pula. Tapi kita sebut apa dia fikir je. Apa dia cakap. Dia cakap antaranya dia kata apa, sebenarnya sepatutnya bila kata ada akhirat ni, dia berita gembira lah untuk orang yang beriman, orang bertakwa. Jadi gitu juga. Sebab apa? Sebab kesusahan yang kita ada ni, nak pula zaman sekarang ni dengan zaman COVID-19 ni, orang tak ada kerja apa semua. Masalah dia yang banyak ni yang kita kata begitu. Sebenarnya kesusahan itu kalau kita hidup 70 tahun pun, kalau lah kata daripada kecil sampai 70 tahun susah, 70 tahun je kita susah. Dulu guru saya dia cakap macam tu. Jadi tapi akhirnya kita masuk ke syurga, kita hidup bahagia selama-lamanya. Apa nak dibandingkan sangat dengan 70 tahun kesusahan dia. Tapi kalau 70 tahun senang, singkat saya ingat 70 tahun senang, tiba-tiba apa, dia menderita selama-lamanya. Ataupun tempoh yang sangatlah lama. Allah. Sebab tu akhirat ni berita gembira kepada orang bertakwa, dan akhirat ni berita tidak gembira kepada orang yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada pilihan. Ikut kitab, ikut Allah Subhanahu Wa Taala, ikut kitab dia, ikut rasul dia. Yakin dengan apa yang dinyatakan dalam kitab itu berkenaan dengan hari akhirat. Yang tak ada siapa pun pernah sampai. Orang yang hidup di muka bumi ni semua tak pernah sampai lagi. Semuanya hanya berdasarkan keyakinan, berdasarkan bukti-bukti yang Allah datangkan, akal kita boleh fikir dengan jernih. Kita lihat kepada semua alam ni semua, kita lihat kepada apa dalam Quran, lihat apa yang Nabi kata, akal yang sihat boleh menerima perkara tersebut. Mustahil alam ni menjadi sendiri. Mustahil handphone ni saya cerai-ceraikan dia, tiba-tiba saya tunggu dia masuk balik. Bateri tu masuk kalau dia tak berlaku. Telepati ke apa tak berlaku. Puas dah masa kecil dulu kan, terpengaruh dengan dokumen tu, dia puas dah nak gerakkan handphone tu, tak gerak juga. memang apa, satu angan-angan kosong saja. Sebab apa kita tahu? Sebab mesti ada yang menguruskan semua ini. Itu Allah SWT, dan kita yakin bahawa kita akan bertemu dengan dia kembali kelak. Kan ni?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna lillah, sesungguhnya bagi inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Itu. Jadi Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. So ada hari akhirat. Kita yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey. Apa tu? Mereka itulah lagi-lagi ciri orang bertakwa ialah mereka itulah berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ataupun kita orang-orang yang menang. Falah, hayya 'alal falah. Kan kita kata petani, ada orang kaitkan juga dengan falah, dengan petani tu. Sebab apa? Petani tu kejayaan dia apa? Kejayaan dia bila apa yang ditanam itu menjadi. Jadi dia dapat kemenangan bagi dia. Tapi bagi kita falah itu apa dia? Apabila kita memperoleh kemenangan yang haki kita kelak itu masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang apa yang tadi, dan dia beriman dengan perkara yang ghaib. Apa Allah, malaikat, malaikat apa tu hari akhirat, syurga neraka. Dia yakin kerana keyakinan tu dia memperhambakan diri kepada Allah dengan solat. Dia tahu rezeki tu bukan milik dia seorang, Allah yang bagi dia infakkan. Maka dan dia juga beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi SAW Al-Quran, dan dia yakin juga bahawa kitab-kitab yang lain juga telah diturunkan kepada siapa? Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita yakin perkara tersebut. Dan juga kita yakin dalam kitab telah cerita bahawa adanya hari akhirat, adanya balasan daripada syurga, neraka. Kita yakin adanya titian, ada sirat. Kita yakin ada mizan. Ada dijelaskan kepada kita sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Kita yakin semuanya. Maka Allah kata, kalau dah lengkap package itu, maka mereka itulah atas petunjuk. Atas petunjuk. Daripada apa? Tuhan mereka. Ada sedikit saya tak ingat kat mana nak tengok perkataan Allah tu. Sebentar tuan-tuan. So, kalau tak cerita, sayang pula rasa dia. Nak buat ringkas-ringkas tapi tak bolehlah ringkas sampai kata tak ada feel pula nanti kan. Itulah dia. Sebentar. Jadi minta maaf tak jumpa. Tapi bila penggunaan ala ni ala hudam mir tadi apa? Ala ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi kalau kita rujuk, kalau saya rujuk kepada apa tu kitab daripada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, jadi dia beritahu bahawa ala hudam ni menunjukkan bahawa digunakan kata ala itu menunjukkan pada ketinggian. Adapun kalau dalam posisi kesesatan nanti fi zulumat, dalam. Bila kita berada, kita ikut petunjuk Allah ni, kita dalam state yang tertinggi lah. Sebab kita ikut petunjuk Allah. Sebab tu kita dalam Rabbi filli warhamni wajibuni warfa'ni warzu'ni. Warfa'ni, angkat darjat. Siapa yang mengikut Islam ini, yang mengikut petunjuk Allah ni, maka dia darjat dia naik lah. Iman dia naik lah. So orang yang ikut petunjuk ni, Allah guna perkataan ala huda. Dia ini betul berada di atas. Sebab tu Allah kata kepada Nabi Musa AS bila dia berhadapan dengan ahli sihir tu, Allah kata apa? Sesungguhnya kamu yang tertinggi. Itu dia. Orang yang ikut petunjuk Allah ni dalam state yang tinggi. Itu lebih kurang lah. Kalau ada silap, minta maaf. Jadi ulaika ala, mereka itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka. So jalan tu dah betul lah. Ulaika humul muflihun. Dan mereka itu mendapat kemenangan. Kita harap kita semua akan dapat kemenangan. Dan nikmat yang paling besar nanti ialah melihat wajah Allah SWT seperti mana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Selebihnya diceritakan
pada kita perkara tersebut kita yakin benar-benar. Baik. Boleh kita terus sikit lagi. Jadi sampai kepada ayat yang ke-6 pula. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian Allah dah cerita mengenai orang bertakwa, cerita pasal orang kafir pula. Orang yang menutup kafara. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un sama sahaja 'alaihim atas mereka. A'anzartahum, adakah kalian bagi mereka peringatan, am lam tum, ataupun kalian tak beri mereka peringatan, la yu'minu, mereka tetap akan beriman. Jadi Allah cerita pasal orang kafir ni bukan kata kita sama je kena bagi tahu ke tak bagi tahu, tak payah bagi tahu lah. Bukan begitu maksud dia. Allah tengah address kepada orang yang spesifik, orang yang dah memang diberi dia petunjuk berulang-ulang, dah banyak kali dah diberi tahu, tiba-tiba dia tak nak dengar juga, dia tahu kebenaran. Siapa golongan ni? Golongan al-maghdub, golongan yang dimukai Allah. Mereka ini ditafsirkan para ulama, siapa lagi antaranya orang Yahudi. Mereka dah ada kitab, mereka tahu pasal Musa AS, mereka tahu pasal Isa AS, mereka tahu pasal Ibrahim, mereka tahu perkara ni. Mereka dengar Nabi bawa, mereka tahu Nabi bawa ni betul-betul. Dia tutup hati dia. So, Allah kata, khatamallahu ala qulubihim. Sebentar lagi khatamah tu nanti. Jadi Allah kata sama je atas mereka ni, kita duk cakap popet, dia tetap tidak akan beriman. Ini Allah cakap. Allah yang bagi tahu. Bukan Allah nak kata kita jangan kita berhenti berdakwah. Tak, kita kena teruslah. Cumanya Allah nak pujuk lah. Allah nak pujuk Nabi Muhammad ni. Maksudnya kalau kau tak dapat nak Islamkan mereka, bukan sebab kau ni lemah ke, bukan sebab kau di jalan yang salah ke, tapi sebab mereka yang memang dah memilih untuk jadi orang kafir. Sebab Nabi ni sedih, kalau boleh nak buat semua benda, kalau boleh nak semua orang kat Mekah Madinah tu masuk Islam. Lepas tu dia lihat dua anak Yahudi nak meninggal tu, dia pergi kat situ pun dia dakwah lagi, suruh lagi masuk Islam. Alhamdulillah masuk anak tu. Yang tu. Itu cara Allah address hamba dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bermacam. Jadi kita cuba ini sebenarnya nak memujuk juga kepada kawan-kawan kita yang masuk Islam kan. Kadang-kadang ada mak ayah dia yang tak masuk Islam. Wah, dia dua ajak sampai habis sekali ada. Tapi orang kata hidayah itu hanya milik Allah SWT. Allah dah bagi pilihan kepada manusia pada akal. At the end of the day, kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita ada anak-anak, kita didik dengan baik-baik, tapi kita tahu menjadi tak menjadi hanya Allah SWT saja. Kita harapkan menjadi. Tapi akhirnya kita tahu bahawa kita ini hanya hamba. Ya Allah nak ajar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, mereka ini orang kafir ni sama saja bagi mereka. Kalian bagi peringatan pun tak nak, mereka tetap tak mau beriman. Sebab apa? Adanya nanti kita akan tahu adanya kesombongan. Apa dia sombong itu? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu guru saya dulu kata. Dia kata ada dua benda yang menyebabkan manusia ni takkan dapat ilmu. Itu apa? Sombong dengan malu. Malu tak bertempat lah kita kata. Tak nak belajar malu. Nanti orang kata aku bodoh. Minta maaf cakap. Tak nak mengajar lah. Jangan salah ajar. Orang kata aku sesat ke apa. Kita takut sangat dengan bayang-bayang. Takut dengan bayang-bayang sendiri. Itu antara yang guru saya katalah. Tapi yang paling yang menolak kita, dia menyebabkan kemarahan tak boleh masuk, ialah apa? Sombong. Itu akan dijelaskan nanti. Mengenai satu makhluk jin ni, dia sombong. Kemudian manusia pun punya ada macam makhluk jin tu juga. Sombong. Nanti kita cerita nanti insyaAllah. Tuan-tuan dah tahu tapi saja nak bagi suspend. Konon-konon macam tak tahu. Baik. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka sama dengan engkau Muhammad memberikan peringatan atau tidak kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Kerana apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum azabun azim. Allah telah tutup ke atas mereka. Allah letak penutup atas mereka. Gelap hati mereka. Sebab apa? Mereka orang yang berterusan melakukan nasihat, tuan-tuan, dalam tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa tu dalam hadis Nabi, mafhum hadis, orang yang berterusan buat maksiatnya apa je, dalam hati dia ada, jantung dia ada titik hitam.
banyak dia buat, dia akan banyak sampai tutup lah. Itu susah kita nak menerima ilmu, nak susah nak terima nasihat orang semua. Tapi bila dia buat kebaikan, titik hitam tu hilang. Sebab tu Nabi kata susuli kejahatan kamu dengan kebaikan. Itu dia. Kita ni bukan orang sempurna. Confirm. Saya confirm tak sempurna. Tetapi kita kena ikut juga petunjuk Allah SWT. Jadi Allah kata khatamallahu ala qulubihim, sebab penentangan dia, sebab kekafiran, sebab maksiat kepada Allah SWT, Allah tutup pintu hati dia. Malah Allah tutup apa? Pendengaran dia. So dia tak mau dengar. Masuk tinggal kanan, orang kata dia masuk tinggal kiri. Ni tak masuk pun. Tak boleh masuk, tak tembus pun tak boleh tembus dah. Jadi apa? Seolah gitu. Jadi Allah tutup penglihatan mereka, tak mau tengok Quran, kitab, tak mau ikut tengok Nabi, tak mau dengar. Tak mau ikut dia. Pandang pun tak mau. Tak mau baca. Dan apa? Walahum azabun azim. Kepada mereka ini nanti bagi mereka ialah azab yang sangat agung, azim. Allah na'udzubillah min dzalik. Jadi kita syukur kepada Allah bagi kita hidayah, nikmat terbesarlah dapat hidayah. Tapi jangan sampai kita katakan orang ni kafir, orang ni kita orang ni sesat, semua orang kita duk kata macam tu duk tulis jari. Maka ini takut perkataan tu adalah kita sebenarnya yang jauh daripada jalan Allah SWT. Kita kena minta Allah SWT supaya apa tu, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami dalam agamamu. Dalam riwayat lain, tetapkan kami dalam ketaatan kepadamu. Baik. La yu'minun. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi kita katakan kalau orang tu buta tapi dia masih boleh mendengar, so dia boleh lagi dapat hidayah. Kalaulah kata dia pekak tapi dia masih boleh melihat, dia masih lagi boleh membaca. Dengar hidayah tu dia baca. Ya tu. Tapi kalau semuanya pekak pun dia, wala sam'ihin dia pekak, dia buta, problem lah sikit kat dia. Tapi sebenarnya dia boleh lagi ada pakai jari lah, braille lah, apa semua, kan? Tapi kalau dia tutup hati dia, tak boleh nak buat apa-apa. Itu ibarat dia. Nanti kita akan terangkan lagi nanti, insyaAllah. Baik, kita teruskan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Jadi tadi Allah jelaskan 5 ayat tentang orang bertakwa, kemudian 2 ayat tentang orang kafir. Nanti kita lihat 9 ayat berkenaan dengan orang-orang yang berpura-pura Islam, munafik. Jadi dia munafik ni apa? Dia berpura-pura. Ada 9. Kenapa? Sebab kalau apa tu Syekh Nabusi hafizahullah, beliau masih hidup lagi, sihat lagi, alhamdulillah. Jadi Syekh Nabusi kata apa, kalau tak silap lah, dia dah lama baca dia dengar dia punya kuliah tu dalam internet lah, dia dengar kan. Dia kata sebab apa pendek-pendek je takwa ni, sebut pada uci orang takwa ni, sebab apa pendek je pasal orang kafir, sebab ni wadih, dia kata. Wadih bermakna jelas, wadih, dia kata jelas. Tapi yang orang munafik ni dia tak jelas, dia sembunyi, dia sendiri pun keliru dengan diri dia. Jadi itu sebab tu panjang lebar Allah ceritakan, penuh dramatik sebenarnya kita lihat nanti, dengan hujan, dengan kilat, dengan gelap, apa dengan api, ada nyalaan api betul hilang, so dramatik sekali Allah cerita berkenaan orang munafik ni, seolah menggambarkan fikiran mereka yang serabut tu. Mereka sendiri macam berpura-pura mereka talam dua muka, dengan orang ni dia ambil hati, dengan orang ni dia ambil hati, dengan orang ni, sebab apa? Nak jaga kedudukan dia, tapi hati dia tetap tidak mahu beriman. Jadi Allah kata wa minan nas, ada daripada manusia ni, may yaqulu, mereka dia mengatakan amanna, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, tapi kami beriman kepada akhirat, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak termasuk orang-orang beriman. Itu kita katakan tadi, iman itu bukan sekadar kita kata saja kita beriman, tapi kita kena buktikan dengan perbuatan. Kita akui dengan hati kita, kita akui dengan lidah kita, kita buktikan dengan perbuatan. Itu antara. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, mereka nak tipu Allah dan orang-orang yang beriman.
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka ini sebenarnya tak menipu Allah. Mereka nak memperolok-olok orang Allah. Mereka nak tipu Allah. Dan mereka nak perolokkan orang beriman. Mereka nak tipu orang beriman ni. Tunjukkan konon nak tunjuk bahawa dia ni beriman. Tetapi sebenarnya mereka itu menipu. Mereka itu berolok-olok saja. Mereka olok kepada siapa saja? Diri mereka sendiri. Mereka tipu diri mereka sendiri. Tapi malangnya mereka itu tidak menyedarinya. Jadi sebenarnya munafik ini sebenarnya apa kalau Syekh As-Sa'di dia kata dia menyembunyikan kejahatan. Dia menyembunyikan kejahatan tapi dia menampakkan kebaikan. Itu dia. Sebab tu Nabi dia pesan kat kita ada 3, ada berapa ciri orang munafik tu, kata baginda ayatul munafiqi thalath. Ayatul munafiqi thalath. Idza haddatsa kadzab. Tanda-tanda orang munafik tu ada 3. Bila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Bila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan. Apabila dia diberi keamanan dia khianat. Wa fi riwayah dan riwayat lain kata wa idza khasama fajara. Apabila dia buat suatu perkara tu dia curang. Yang itu. Dia khianat dalam kita bahasa kita. Jadi itu hadis tadi riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okay. Jadi kita katakan begitu. Ada ciri-ciri munafik. Jadi kita bukan nak tunjuk orang ni munafik ke munafik. Kita nak lihat dia kita. Adakah kita ciri-ciri orang munafik tadi? Adakah kita sebenarnya ibadah kita ini berpura-pura semata-mata nak riak sahaja, nak tunjuk kepada orang sahaja. Itu yang kita hendak lihat sebenarnya. Dan ciri orang munafik ni juga berkait dengan orang di Madinah lah zaman Nabi. Mereka ni masuk Islam sebab kerana kedudukan. Supaya mereka ni termasuk orang Islam dapat kedudukan. Mereka ni contohnya orang yang bapa munafik tu Abdullah bin Ubay ni, mereka kalau boleh dia tak nak masuk Islam pun. Tapi dia tahu dengan masuk Islam ni orang masih lagi dengar cakap dia. Orang ikut dia. Yang itu. Dia nak kalau boleh dia nak jadi pemimpin Madinah tu. Tapi tiba-tiba Rasulullah datang kepada Mekah pula. Dia Rasulullah pula yang jadi pemimpin. Dia kata rasa orang luar pula jadi pemimpin. Seolah-olah kata macam tu. Maka dia sakit hati, dia berpura-pura masuk Islam untuk dapat kedudukan dia supaya orang dengar cakap dia. Itu sahaja. Tujuan dia untuk dapat manfaat dunia tapi hakikatnya dia tidak beriman benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila timbulnya munafik ni muncul dia munafik ini sebenarnya belum muncul pada zaman Nabi di Mekah sebab mereka memang betul-betul lawan Nabi secara terang-terangan, tapi berlakunya ialah setelah kejadian perang Badar. Allah bagi menang pada orang muslimin ni, memuliakan mereka dan menghinakan orang-orang yang ada Madinah tu yang belum masuk Islam tu. Lalu sebahagian daripada mereka masuk Islam sebab takut sebagai untuk jaga harta dia lah. Sebab nak jaga dia punya darah dia. Dia risau kalau dia ni tidak diberi pertolongan, kalau dia risau dia ni tidak dilindungi oleh orang Islam. Kalau ada ke orang kafir nak daripada Mekah ke nak menyerang kan, at least ada orang nak protect mereka. Misalnya macam itulah lebih kurang. Maksud dia. Jadi mereka ini kita katakan tadi masuk Islam ini untuk menjaga kedudukan diri sebab mereka dah lihat bahawa Rasulullah ni, mereka ni orang yang datang dari Mekah ni, mereka dah bergabung dengan orang Madinah ni, mereka dah semakin kuat. So kalau kita tak ikut crowd ni, maka kita akan ketinggalan. Seolah-olah macam itulah. So kita masuk Islam, kita dapat benefit. Harta kita dipelihara, darah kita dipelihara, maruah kita dipelihara. So kita dapat benefit. Wallahu a'lam, itu sekadar ringkas dulu. Kita bincangkan sampai ayat 9 terlebih dahulu. Ringkas-ringkas, mana yang tersalah tuan-tuan tinggalkan. Mana-mana yang tersasul ke apa, tuan-tuan kata apa dia ni cakap, tinggalkan. Tapi mana yang baik tuan-tuan ambil lah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. InsyaAllah bila ada masa kita sambung lagi kepada ayat-ayat yang seterusnya.
Yang baik itu semua yang datang daripada Allah Subhanahu Taala. Apa yang kurang itu adalah datang dari kelemahan diri saya sendiri. Kita minta ampun, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Saya maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.